Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Dalam video yang lepas, kita telah belajar bagaimana untuk mencari dydx bagi fungsi yang melibatkan hasil darab dua ungkapan algebra, iaitu dengan menggunakan petua hasil darab. Sebagai contoh, jika kita diberi y sama dengan x darab dengan x tolak 1 kuasa 2, kita perhatikan fungsi ini merupakan hasil darab dua ungkapan algebra, di mana ungkapan algebra yang pertama ialah x dan ungkapan algebra yang kedua ialah x tolak 1 kuasa 2. Untuk mencari dydx, kita boleh menggunakan petua hasil darab, iaitu dydx sama dengan u darab dengan dv dx tambah v darab dengan du dx. Ini bermaksud kita perlu mencari keempat-empat komponen ini sebelum kita dapat mencari dydx. Boleh? Di sini u bermaksud ungkapan algebra yang pertama dan v bermaksud ungkapan algebra yang kedua. Maka kita boleh menulis biar u sama dengan x ungkapan algebra yang pertama dan v sama dengan x tolak 1 kuasa 2. Boleh? Selepas itu, kita perlu sediakan du dx dan dv dx. Untuk mencari du dx, kita perlu lihat pada fungsi u sama dengan x. Tata tanda bezakan u terhadap x ialah du dx. Jadi saya tulis du dx, kemudian sama dengan 1 darab 1, kita dapat 1. Kemudian kita salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa 1 kepada sifar, tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Jadi kita dapat 1 saja. Boleh? Ini adalah jawapan du dx. Kemudian kita perlu mencari dv dx berdasarkan fungsi ini. Kita boleh menggunakan pembezaan secara langsung ataupun direct method untuk mencari dv dx. Jadi dv dx sama dengan apa? 1 darab dengan 2, kita dapat 2. Kemudian kita salin x tolak 1, turunkan kuasa 2 kepada 1, kemudian bezakan sebutan dalam tanda kurung ini. Di sini kita ada x tolak 1 kan? Kalau kita bezakan terhadap x, kita akan dapat 1 sahaja. Sebab bezakan x akan dapat 1, bezakan negatif 1 akan dapat sifar. Jadi hanya tinggal 1 saja. Boleh? Kemudian kita boleh pemudahkan 2 darab 1, kita dapat 2. Untuk bahagian ini, anda boleh tinggalkan seperti ini ataupun kembangkan. Okey? Selepas mendapat kesemua komponen ini, kita boleh mencari dydx dengan menggunakan petua hasil darab. Jadi saya boleh tulis dydx sama dengan apa? U darab dengan dv dx tambah v darab dengan du dx. Ingat, dalam petua hasil darab, simbol ini adalah tambah. Boleh? Kemudian kita hanya gantikan ke semua komponen ini ke dalam petua hasil darab. Di sini kita ada u ialah x. X darab dengan dv dx. dv dx ialah 2 darab dengan x tolak 1. Jadi saya boleh tulis kurungan besar darab dengan 2 kurungan x tolak 1. Boleh? Kemudian v ialah x tolak 1 kuasa 2. du dx ialah 1. Selepas itu, kita perlu pemudahkan. X darab 2, 2x. Dan ini kita salin saja. X tolak 1, kuasa 2. Perhatikan dua sebutan ini terdapat faktor sepunya, yaitu x tolak 1. Jadi, kita perlu faktorkan x tolak 1 keluar. Maka kita boleh dapat apa? X tolak 1 kurungan. Kemudian tanya pada diri, x tolak 1 darab dengan apa? Boleh dapat ini. Jawapannya lah 2x. Betul kan? Ini darab 2x dapat ini. Kemudian tanya pada diri, x tolak 1 darab dengan apa? Boleh dapat ini. Sebab sini kuasa 2 kan? Tadi kita keluarkan kuasa 1. Ini bermaksud kita perlu isi x tolak 1 di sini. Boleh faham? Sebab ini juga kuasa 1. Sebutan ini darab dengan sebutan ini, kuasanya akan menjadi 2. Boleh? Selepas itu, kita perlu pemudahkan sebutan dalam tanda kurung. Maka kita boleh dapat x tolak 1 darab dengan
2x tambah x, 3x. Positif darab negatif, negatif 1. Ini adalah jawapan dy dx bagi fungsi y sama dengan x darab dengan x tolak 1 kuasa 2 dengan menggunakan petua hasil darab. Boleh? Jadi, apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Di sini cikgu ingin tanya satu soalan. Adakah kita akan sentiasa diberikan fungsi yang melibatkan hasil darab dua ungkapan algebra? Sudah tentu tidak. Kadang-kala kita akan diberikan fungsi yang melibatkan hasil bahagi dua ungkapan algebra. Sebagai contoh, saya telah mengubah soalan ini kepada soalan yang kedua. Perhatikan bahawa fungsi ini lebih kurang sama seperti soalan 1. Apakah perbezaan antara soalan ini dengan soalan tadi? Kita boleh perhatikan bahawa fungsi ini adalah hasil bahagi dua ungkapan algebra, di mana x merupakan ungkapan algebra yang pertama dan x tolak 1 kuasa 2 ialah ungkapan algebra yang kedua. Sebenarnya lebih kurang sama seperti tadi. Okey, tadi ialah darabkan x darab dengan x tolak 1 kuasa 2. Tetapi sekarang saya tukar jadi bahagi. Ini soalan yang kedua. Okey? Jika kita diberikan fungsi seperti ini, maka kita boleh menggunakan petua yang baharu yang dikenali sebagai petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi adalah seperti berikut. Dy dx sama dengan v darab dengan du dx tolak dengan u darab dengan dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Petua hasil bahagi kelihatan lebih kompleks jika dibandingkan dengan petua hasil darab. Tetapi jangan risau, cikgu akan ajar kamu step by step. Ini bermaksud apa? Kita perlu mencari v du dx, u dv dx sebelum kita boleh mencari dy dx. Boleh? Sama seperti petua hasil darab, u bermaksud ungkapan algebra yang pertama, manakala v bermaksud ungkapan algebra yang kedua. Boleh? Maka saya boleh tulis apa? Biar u sama dengan x, kemudian v sama dengan x tolak 1 kuasa 2. Selepas itu, kita perlu sediakan du dx dan dv dx. Untuk du dx, kita perlu lihat pada fungsi ini. Jadi, saya boleh tulis du dx sama dengan apa? 1 darab 1, 1. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa 1 kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Boleh? Ini adalah jawapan du dx. Kemudian kita cari dv dx. dv dx kita boleh menggunakan pembezaan secara langsung. 1 darab 2, 2. Salin x tolak 1, turunkan kuasa 2 kepada 1. Kemudian kita perlu bezakan sebutan dalam tanda kurung. Iaitu, bezakan x kita akan dapat 1. Bezakan negatif 1 akan dapat sifar. Jadi kita hanya tinggal 1 saja. Boleh? Kemudian kita permudahkan. 2 kurungan x tolak 1. Selepas mendapat kesemua komponen ini, maka kita boleh mencari dy dx dengan menggunakan petua hasil bahagi. Jadi saya boleh tulis petua hasil bahagi dy dx sama dengan apa? V darab dengan du dx. Ini bermaksud darab. Kemudian tolak u darab dengan dv dx bahagi dengan v kuasa 2. Dan kita hanya perlu gantikan kesemua ini ke dalam petua hasil bahagi. V di sini ialah x tolak 1 kuasa 2. Du dx di sini ialah 1. Tolak dengan u ialah x. Dv dx ialah 2 kurungan x tolak 1. Bahagi dengan v. V ialah x tolak 1 kuasa 2. Okey, di sini kena berhati-hati. Kuasa 2 ni memang ada. Jadi kuasa 2 ini saya telah salin di sini dan kuasa ni untuk v. Okey, sebab v ialah x tolak 1 kuasa 2. Boleh ikut? Selepas itu kita perlu permudahkan bahagian atas. Jadi kita boleh dapat x tolak 1 kuasa 2. Kemudian 2 darab x, 2x kurungan x tolak 1. Dan bahagian bawah, sebab sini kuasa 2, sini pun kuasa 2 kan. Dan kita telah belajar semasa tingkatan 4. 2 darab 2 kita boleh dapatkan kuasa 4. Selepas itu, kita perhatikan bahawa terdapat faktor sembunyi untuk dua sebutan di atas. Sini ada x tolak 1, sini pun ada x tolak 1.
Jadi kita boleh faktorkan X tolak 1 keluar. Tanya pada diri, X tolak 1 darab dengan apa boleh dapat ini? Sebab sini kuasa 1 kan, bermaksud kita perlu darab dengan X tolak 1 kuasa 1. Kuasa 1 dengan kuasa 1 akan dapat kuasa 2. Boleh? Kemudian tanya pada diri, sebutan ini darab dengan apa boleh dapat ini? Jawapannya lah negatif 2X. Sebab tadi ini kita sudah keluarkan, maka kita hanya tinggal negatif 2X sahaja. Bahagi dengan X tolak 1 kuasa 4. Boleh? Dan kita perlu permudahkan lagi. Sini kuasa 1, sini kuasa 4 kan. Maka kita boleh masukkan kuasa 1 ni. Dan sini tinggal kuasa 3 saja. Boleh? Dan bahagian atas kita masih boleh permudahkan. X tolak 2X kita dapat negatif X tolak 1. Bawah kita ada X tolak 1 kuasa 3. Dan untuk bahagian atas, kalau kita nak lagi kemas, kita boleh faktorkan negatif keluar. Jadi saya boleh tulis negatif kurungan. Negatif darab apa boleh dapat ini? Jawapannya lah X. Negatif darab apa boleh dapat negatif 1? Jawapannya lah positif 1. Bahagi dengan X tolak 1 kuasa 3. Ini adalah jawapan dy dx bagi fungsi Y sama dengan X bahagi dengan X tolak 1 kuasa 2 dengan menggunakan betul hasil bahagi. Untuk memastikan anda semua boleh faham dengan lebih mendalam, cikgu akan membincangkan soalan latihan buku teks yang melibatkan betul hasil bahagi dalam video yang seterusnya, iaitu latihan Kendiri 2.5. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.